Assalamualaikum dan hai semua. Okey, bagi video pembelajaran hari ini atau kali ini, saya akan share dengan anda semua fizik tingkatan 4 bagi tajuk bagi topik yang kelima iaitu gelombang dan spesifik kepada subtopik 5.1 asas gelombang. Okey, objektif video atau pengajaran kali ini atau pembelajaran kali ini, murid dapat memerihalkan gelombang. Yang kedua, murid dapat menyatakan jenis-jenis gelombang, membandingkan gelombang melintang dan gelombang membujur, menerangkan ciri-ciri gelombang seperti amplitude, tempo, lambda atau panjang gelombang, frekuensi dan juga laju gelombang. Murid dapat melakar dan mentafsir graf gelombang, iaitu ada dua, sesaran melawan masa atau sesaran melawan jarak. Dan akhir sekali, murid dapat menentukan panjang gelombang, frekuensi dan laju gelombang. Bagi objektif yang terakhir ni bagi kerja pengiraan lah. Okey. Kita throwback balik asas gelombang, tapi saya rasa untuk pelajar tingkatan 4 ini kali pertama. Okey, asas gelombang yang pertama, gelombang boleh dihasilkan oleh sistem berayun atau bergetar, seperti spring contoh. Yang kedua, ayunan dan getaran boleh menghasilkan gerakan ulang-alik pada kedudukan keseimbangan mengikut satu lintasan yang tertutup. Yang terakhir sekali, tenaga merambat tanpa pemindahan jirim medium. Maksudnya, gelombang ni juga adalah salah satu bentuk tenaga yang merambat. Okey, term saya kat sini adalah merambat. Okey, ada dua jenis gelombang iaitu progresif dan pegun. So, kalau kita tengok main difference dia adalah satu pegun, satu progresif. Pegun ni maksudnya macam static atau stationary macam tu. Okey, kalau bagi gelombang progresif, kita boleh nampak dalam gambar ni dia macam bentuk sine punya graf kan. So, profil gelombang merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang yang ni. Sekejap. Ni. Okey, kalau yang untuk gelombang pegun, profil gelombang tidak merambat dengan masa. Okey, contoh jenis-jenis gelombang progresif iaitu gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Yang ni kita akan pergi lebih spesifik after this. Kalau untuk gelombang pegun, contohnya adalah alat-alat muzik seperti gitar, ukulele dan juga seruling. Okay, next. Bagi gelombang progresif yang ada dua jenis tu, kita pergi lebih mendalam iaitu gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Okay. Gelombang melintang adalah apabila zarah medium bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey, dalam gambar ni, kat sini adalah arah perambatan gelombang, while this one adalah zarah medium. So, dia akan jadi berserenjang atau perpendicular. Dan dia juga mempunyai puncak dan juga lembangan. Yang ni kita boleh tengok lebih spesifik after this juga. Okay, contohnya adalah radio, cahaya dan juga air. Dan bagi gelombang membujur, dia ada regangan dan juga mempatan. While melintang, puncak dan lembangan. Okay, gelombang membujur adalah apabila zarah medium bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Maksudnya, kalau arah perambatan gelombang ke kanan, medium bergetar pada arah ke kanan juga. Nanti kita tengok video. Okey, seperti saya cakap tadi, mempunyai kawasan mampatan dan regangan. Regangan ni maksudnya yang ada regang-regang macam ni. Kalau mampatan yang rapat-rapat macam ni. Contohnya bunyi ni. Okay. So, ni give yang
lebih jelas lah kalau nak tengok. Yang atas ni membujur atau English dia longitudinal, atau yang bawah ni gelombang melintang transverse wave. Okey, untuk hari ni saya nak demonstrate dua jenis gelombang progresif, iaitu yang pertama gelombang melintang, yang kedua ialah gelombang membujur. Okey, bagi gelombang melintang, gelombang melintang adalah zarah medium yang bergetar pada arah yang berserenjang. Berserenjang macam kita tahulah satu macam ni, 90 darjah. Okay, contoh. Okey. Kat sini kita boleh nampak zarah medium bergetar pada arah berserenjang atau perpendikular dengan arah perambatan gelombang. Arah gelombang sini, arah medium macam ni. So, dia akan jadi perpendikular. Okey, jenis yang kedua iaitu gelombang membujur. Gelombang membujur adalah medium bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Okey, contoh. Okey, kat sini kita boleh nampak arah perambatan gelombang ke arah sini, dan arah zarah medium juga selari dengan arah perambatan gelombang, iaitu ke sini juga. Kita akan pergi kepada istilah-istilah penting dalam subtopik asas gelombang. Tapi yang istilah-istilah ni akan digunakan lebih lama lah, maksudnya this one adalah basic, lepas tu akan digunakan after this. Okay, so yang pertama adalah amplitude, atau simbol dia A besar, iaitu sesaran maksimum zarah dari kedudukan keseimbangannya. Yang kedua, tempoh T besar, bukan T kecil. T kecil untuk time. Definisi masa yang diambil oleh zarah untuk membuat ayunan lengkap. Ayunan lengkap maksudnya macam ni. Okay, definisi yang ketiga iaitu frekuensi. Frekuensi F kecil, bilangan ayunan lengkap dibuat oleh zarah dalam satu saat, sebab formula frekuensi adalah sama dengan 1/T. Okay, yang keempat, panjang gelombang atau lambda adalah jarak di antara dua titik sefasa yang berterutan. Yang ni kita akan tengok after this. Dan juga yang terakhir adalah laju gelombang V, iaitu jarak yang dilalui oleh sesaat oleh profil gelombang, dan unit adalah meter per second. Unit adalah penting ya dalam pengiraan. Okey, formula yang perlu kita ingat ada 3 dalam topik asas gelombang ni. Yang pertama, T is equal to 1F, atau kalau kita terbalikkan, F is equal to 1T. Tempoh, of course, unit dia S. Kalau yang ni, unit dia Hertz atau meter per second. Atau per second lah. Untuk laju gelombang, V is equal to F lambda. Unit meter per second. Okay, link kat bawah ni adalah notes atau bukan notes lah, dia macam simple note lah, senang cakap, untuk anda semua tengok online tentang topik ni. Nanti saya letak dekat description bawah. Okay, sekarang kita pergi kepada titik-titik fasa dalam gelombang. Okay, kita ada sine punya graph. Make sure yang ni adalah dalam kedudukan keseimbangan. Kita ada C1, C2. Bawah ni adalah T1, T2. Okay, kalau kita gabung dua ni,
akan jadi puncak. Kalau kamu dua ni jadi lembangan. Okay. Yang ni adalah amplitude. Oops. Okay. Kalau T, T maksudnya satu ayunan lengkap kan? Atau kita boleh je macam ni. Lembangan-lembangan, puncak ke puncak. Boleh jadi T. Lambda juga boleh benda yang sama kat sini. Tapi kalau dia bagi different graph, kan ada dua graph tadi, sesaran masa dan sesaran jarak. Sesaran jarak nanti dia akan jadi lain. Nanti kita akan tengok after this. Okay. Okay, untuk part regangan dan mempatan, kita tengok pula. So, kita ada rapat-rapat macam ni. Ada 3 line kan. So, yang ni pun kena ada 3 line. Allahu Akbar. Okay. Sekejap. Cuba lagi. This one adalah C1, C2. Yang ni R1, R2. Yang ni mempatan. And this one regangan. Okay. Lagi yang ni puncak ke puncak boleh jadi lambda atau T. Okay. Harap anda semua dapat kicap. Okay, kita pergi kepada graf gelombang seperti yang saya cakap sebelum ni. Ada dua, graf sesaran masa dan juga graf sesaran jarak. Beza dia sini masa, sini jarak. Okay. Okay. Bagi graf sesaran masa, kita boleh dapat amplitude. Amplitude macam saya lukis tadi. Dan this one T. Kalau graf sesaran jarak, baru kita boleh dapat lambda. Kalau puncak ke puncak, tu beza dia sebenarnya. Okay, sebab apa tahu? Sebab dia based on formula laju gelombang. Okay. Okay, sekarang kita move kepada quiz time. Dia sikit je untuk subtopik asas gelombang. So, bagi menguji kefahaman anda semua, kita buat quiz. Okay, berdasarkan rajah 1, laju getaran is equal to 0.2 meter per second. So, kalau kita tengok laju getaran, kalau tak tahu juga, kita tengok unit meter per second. So, apa dia? Laju getaran is V is equal to 0.2 meter per second. So, dia bagi sini lambda. Kan lambda macam ni. Mempatan ke mempatan atau regangan ke regangan. Okay. Dia nak nilai frekuensi. So, based on formula, V is equal to F lambda. Kita substitute V 0.2 F. Tapi lambda tak boleh directly letak 1.0 sebab dia ada dua macam dua phase kat sini kan. So, kita bahagi dulu 1.0 bahagi 2 dapat 0.5. So, letak sini 0.5. So, F is equal to berapa? 0.4. Okay, unit jangan lupa bagi frekuensi unit Hertz. So, senang je. Okay, next.
Darjah 2 menunjukkan gelombang air merambat dari kawasan X, this one kawasan X dan kawasan Y. Laju gelombang air dalam kawasan X ialah 18. Laju 18. Berapakah laju gelombang air di kawasan Y? V berapa? Okay, so daripada formula V is equal to F lambda, kita boleh modify dia jadi nisbah actually. So what we do, F X bagi kawasan X, Vx is equal to Fy Vy, tapi kita boleh like cancel out, and then kita boleh silap, sorry silap formula. V is equal to F lambda. Okay, Vx Fx lambda x is equal to Vy Fy lambda y. So kita nak susun dalam nisbah, kita buat macam ni. Like this. Fx lambda x equal to Vy. Vy Fy lambda y equal to Vx. So yang ni kita boleh cancel out. So this one kita boleh substitute dia lambda x, this one lah, ni lambda 9 per Vy dibagikan Vy, betul lah, Vy kita nak cari lambda y dibagi 6 cm, Vx dibagi 18. So we done mathematic. Vy dapat 12 cm. Ini jangan lupa. So that's it. Dia taklah tricky, tapi kita kena tahulah macam mana mathematic works dalam soalan macam ni. Okay, soalan yang terakhir, rajah 3 menunjukkan gelombang bunyi ya. Sebab yang ni kita boleh dapat confirm this one gelombang membujur. Okay. So label kawasan X dan Y di atas sebagai gelombang bunyi. So kalau gelombang bunyi, this one bergangan this one mampatan. Beza dengan kalau gelombang melintang, dia ada puncak dan lembangan. Ada lagi soalan, what a surprise. Okay, untuk soalan I think terakhir. Okay. Berapakah amplitude dan panjang gelombang berdasarkan rajah 4? So, nak senang kita lukis kedudukan keseimbangan. Kedudukan keseimbangan macam ni. Okay. Dan yang ni amplitude. So, dia nak amplitude dan panjang gelombang lambda. So, A is equal to 2 divided by 2 is equal to 1 meter. Untuk panjang gelombang lambda dari fasa ke fasa right, sekarang ni ada 2 fasa. 2 lambda is equal to 4 meter. Lambda is equal to m. Okay, itu sahaja.
Thank you. Any inquiries, you can email me. And this one resources that saya refer, KSSM dan juga Drive. I think that's all. Thank you.